نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري walau ubdatan min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Dan dah lama juga tidak ke sini. Alhamdulillah. Baik, tanpa membuang masa, memandangkan ada, ini nak bagi saya kad merah nanti, ada peringatan tidak lebih dari 30 minit, maka kita cuba memaksimalkan masa. Baik, tajuk yang diberikan kepada saya tidak lain tidak bukan. Biasanya kalau tengok muka saya, tidak lain tidak bukanlah kita cerita pasal dakwah saja, ya. Dan bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerap kali apabila kita bercerita tentang bulan Ramadan, umat Islam pertama sekali pasti ingat tentang puasa. Dia pasti akan ingat tentang puasa, bulan Ramadan. Tetapi uniknya, bulan Ramadan ini, perkataan Ramadan hanya sekali saja disebut dalam Al-Quran. Hanya sekali saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak kaitkan Ramadan dengan puasa dulu. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan Ramadan ini, dan tadi Imam ada baca pada rakaat ke-8. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan yang mulia ini diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia, bagi membezakan yang hak dan yang batil. Dan kemudian ayat susulan dia dalam 185 juga, barulah Allah SWT sebut tentang berpuasa. Walaupun lebih awal daripada itu, 183 disebut tentang disyariatkan berpuasa, tetapi itu tidak dikaitkan dengan Ramadan. Tapi ayat 185 ini barulah dikaitkan dengan Ramadan, puasa. Tapi apa yang kita nak bawa pada hari ini ialah kita nak mengubah sedikit persepsi kita, ya. Sekarang ni kerap sebut persepsi, ya, sebab semalam pun dalam rancangan persepsi, so hari sebut persepsi juga. Nak tukar sedikit persepsi masyarakat kita. Kerana bila datangnya bulan Ramadan, kita akan sentiasa bersedia untuk solat tarawih, untuk beribadat. Alhamdulillah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dikaitkan Ramadan ini dengan Quran dulu. Diturunkan Quran ini. Mana datang dulu tuan-tuan dan puan? Puasa disyariatkan dulu ataupun Quran diturunkan dulu? Quran diturunkan dulu. Dan ayat ini, ikut ulama tafsir, surah Al-Baqarah ayat 185 ini adalah ayat Madani, ayat yang diturunkan di Madinah. Kalau diturunkan di Madinah, maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Para sahabat radhiyallahu anhum, Muhajirin dan Ansar, mereka telah pun tahu Al-Quran di dalam dada mereka, masih diturunkan secara berperingkat, dan mereka ketahui bahawa Al-Quran ini memang diturunkan untuk petunjuk untuk ke jannah, petunjuk untuk manusia. Tetapi diulangnya dalam situ, kalau ikut yang tafsir, saya bukan ulama tafsir, tapi sebab dalam dakwah kami kena juga mempelajari serba sedikit tentang tafsir. Sebab kadang-kadang bukan sahaja orang bukan Islam, orang Islam kita kadang-kadang pun tak tanya soalan macam ni. Tetapi mubalik Kristian akan bertanya soalan yang seperti mengelirukan. Jadi nak tak nak, kami kena belajar sedikit tafsir. Bukan jadi ulama, bukan jadi ustaz, tetapi untuk menjawab persoalan mereka. Ulama tafsir kata, bila pasal Allah SWT turunkan di Madinah, maksudnya untuk sahabat. Maksudnya bila untuk sahabat, untuk kita juga. Untuk sahabat kembali kepada Al-Quran itu, untuk memahaminya. Sebab yang uniknya, kita bila tiba bulan Ramadan, ramai yang buat tadarus, betul? Tapi berapa ramai yang buat tadabbur, memahami Al-Quran itu? Barangkali yang di dalam surau ini, mungkin ada yang dah beberapa kali khatam dah. Sebagaimana bila saya ceramah semalam di satu tempat, sahabat saya didatangi oleh seorang lelaki dalam 60-70-an. Dia berulang kali, tidak kurang daripada 10 kali diulang dengan sahabat saya. Dia kata dia dah khatam 5 kali dah. Khatam 5 kali. Dia asyik ulang 10 kali. Pakcik dah khatam 5 kali dah. Pakcik dah khatam 5 kali dah. Bagus, Alhamdulillah. Bukan tak bagus kan?
Saya ni tak suka ceramah sindir menyindir, tapi untuk kita nak ketahui. Tetapi kita buat tadarus, kita buat tadabbur, kita buat baca, kita memahami tak konteks ayat tu. Macam mana kita nak amalkan? Kita nak sebut satu persatu. Dakwah juga. Kerana kerap kali dulu saya pun juga mempunyai pemikiran yang sama, iaitu sebab saya ni pendakwah, jadi saya nak dakwah kepada orang belum Islam saja. Tetapi subhanallah, saya tersilap. Saya mengakui kesilapan diri saya. Tersilap. Tersilap kenapa? Tersilap kerana jikalau saya hanya fokus kepada orang belum Islam, kalau saya berjumpa dengan orang Islam, saya nak buat apa? Buat dia aja? Tak buat kerja ke? Tak. Peluang untuk saya kalau di Malaysia, untuk saya berjumpa dengan orang Islam yang barangkali jauh daripada agama Islam, lebih tinggi berbanding dengan saya jumpa orang belum Muslim. Betul? Jadi apa yang saya perlu buat? Dan subhanallah, bila saya baca dalam surah Al-Abasa, kalau kita ingat kisah Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu, dia berjumpa dengan Nabi SAW untuk meminta nasihat, tapi Nabi berpaling daripada Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu. Maka Allah turunkan ayat itu, kritik, ingatkan Nabi, apakah kamu berpaling daripada seorang yang beriman untuk berdakwah kepada ketua-ketua musyrikin? Maka ayat itu jadi peringatan kepada saya bahawa dakwah saya juga perlu seimbang. Orang Islam, kita buat Islam, ad-dinu wa nasihat, ingat mengingati. Tetapi bila jumpa dengan mereka yang belum Muslim, saya dakwah. Jadi apa yang saya buat hari ini, termasuk program malam ini adalah program dakwah juga, Islam juga, untuk mengingatkan diri kita. Kadang-kadang dengan mengingatkan tuan-tuan dan puan, jangan ingat peringatan tu untuk tuan-tuan dan puan dahulu. Tak. Peringatan tu yang terlebih dahulu adalah untuk saya. Untuk saya yang baru 10 tahun. Belum, sebenarnya tak genap lagi 10 tahun masuk Islam. Bulan 8 baru genap 10 tahun. Jadi peringatan untuk saya. Jadi maksudnya, kita nak satu persatu. Iaitu Allah kata bulan Ramadan yang mulia diturunkan Al-Quran. Now, Allah kata diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Sebelum kita cakap tentang yang umum, kita cakap tentang yang khusus dulu. Muslim membaca Al-Quran, kita boleh mengamalkan tak Al-Quran itu? Kalau kita lihat konteksnya, kenapa disyariatkan, kenapa puasa? Apa objektif puasa? Untuk 3 minggu berturut-turut ini, tuan-tuan dan puan, NGO saya melakukan straight dakwah, bukan sekitar kawasan ini, tetapi di sekitar Lembah Kelang, dan ada sahabat-sahabat kami di negeri lain buat straight dakwah 3 minggu berturut-turut di Bazar Ramadan, selepas solat asar hingga maghrib, iftar. Kami ada buat Q&A, orang kaji selidik. Bila kami tanya kepada orang Islam dan orang bukan Islam, tahu tak apa objektif puasa? Kalau orang bukan Islam, jawapan dia adalah, saya tahu, sebab untuk merasai bagaimana orang miskin kebuluran tak ada makan minum. Saya tak terkejut. Sebab apa? Dulu saya pun sama. Saya juga faham yang sama. Dan kenapa tak terkejut? Bila dibuat kaji selidik yang sama kepada orang Islam juga sama. Jawab betul. Jawab sama juga. Iaitu agar kita merasai perut lapar orang miskin. Tapi Allah sebut dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183, Imam baca tadi, agar kita bertakwa. Itu objektif dia. Kita kembali pada diri kita dulu. Sini saya rasa, saya percaya ada yang dah berpuasa lebih 40 tahun pun. Kita lihat, mungkin barangkali di luar ada tak yang dah berpuasa lama, yang Allah kata matlamat dia adalah bertakwa. Bertakwa kalau secara mudah kita fahami, okey, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Kita lihat, dah 40 tahun solat dan puasa, sepatutnya kita dah mampu dah bertakwa, betul? Bayangkanlah kita nak ajar anak kita ABC, cukup sebulan pasti dah boleh hafal dah. Ini kita kata 30-40 tahun. Ada tak orang Islam yang berpuasa 40 tahun dah belum lagi bertakwa? Ada? Kalau solat, Allah sebut manfaat dia, objektif dia, surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45, agar supaya dia dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sepatutnya itu solat objektif dia. Maksudnya bila kita solat, kita ingat Allah, kita mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada tak orang yang dah solat, dia solat tapi keluar dia mengumpat? Ada.
Maksudnya, adakah Allah Subhanahu Wa Taala menipu dalam konteks itu? Na'udzubillah. Tidak. Maksudnya, kita sebagai Muslim yang tak faham konteks yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang terangkan pada kita itu. Itu konteks dia. Kita bukan tak baca, kita baca Masya Allah, dengan tajuk cantik, dengan taranum dia. Bagus, kita mempelajari. Tetapi menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqh Aulawiyat dia, antara membaca dengan tajwid yang betul, cantik dan memahami Al-Quran, dia letak apa? Fiqh Aulawiyat, fiqh keutamaan. Dr. Yusuf Al-Qardawi kata memahami lebih penting daripada, dia tak kata yang tu tak penting, cuma dia kata mana yang lebih penting. Sebab bayangkan, kalau Al-Quran tuan-tuan, kita baca dengan cantik, tapi kita tak faham, rasa-rasanya Al-Quran ini boleh tak menjadi petunjuk dalam kehidupan kita? Tak boleh. Dia tak akan mampu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Tak akan mampu. Kita ambil contoh paling mudah saja. Mungkin muslimah di belakang, muslimah pandai masak untuk iftar. Alhamdulillah, sebab saya setiap tahun dekat sini memang ada buat open house, masak sedap-sedap. Kalau masak masakan Perancis, ada siapa yang tahu? Tak tahu. Kalau bagi buku resepi boleh masak tak, puan-puan? Tapi buku resepi itu dalam bahasa Perancis, tak boleh. Tapi kalau buku resepi itu saya bagi dalam bahasa Melayu, boleh masak tak masakan Perancis? Jangan kata masakan Perancis, masakan Jepun, masakan Meksiko, semua boleh masak. Sebab apa? Faham. Kita faham. So sekarang isunya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita kata kita nak mula berdakwah, dia tak semestinya nak faham habis. Saya pun belum tentu faham habis Quran. Tetapi tadabbur sangat penting. Untuk faham Quran itu, konteks diturunkan Al-Quran. Kenapa tadabbur itu penting? Sebab bila kita tadabbur Al-Quran itu, kita faham asbabun nuzul dia, kita faham bagaimana nak berinteraksi dengan Al-Quran itu, dan kita faham bagaimana untuk mengamalkan Al-Quran itu. Kita lihat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kata para sahabat radhiyallahu anhu dulu, apabila mereka membaca Quran, mereka akan baca 10 ayat, kemudian mereka berhenti. Apa mereka buat selepas itu? Mereka akan cuba tadabbur 10 ayat itu sehingga mereka faham. Dan sebab itu mereka digelar sebagai kuntum khaira ummati ukhrijat linnas, umat yang terbaik, yang juga seharusnya kita miliki. Sebab mereka faham. Kerana tak tadabbur ini, maka kadang-kadang kita menyalahgunakan konteks. Kita lihat teks tapi kita tak lihat konteks. Dan ini yang dilakukan oleh pengganas ISIS. Adakah ISIS mereka tidak menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah? Mereka juga menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjustifikasi tindakan mereka. Tetapi konteksnya, kita ambil contoh. Kalau kita yang belajar akidah, saya pun belajar sikit-sikit je. Jangan ingat saya ni ustaz, saya belajar sikit je. Khawarij, satu puak yang sesat dalam Islam. Kenapa mereka sesat? Wahal mereka gunakan ayat Quran untuk menjustifikasi khawarijnya mereka itu. Di mana mereka gunakan surah Al-Maidah, mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu kafir. Betul? Jadi di situ, apa mereka buat? Kerana Ali bin Abi Talib tidak mau mengambil tindakan kepada orang yang membunuh Utsman bin Affan, maka mereka kata Ali kafir, mengkafirkan Ali. Apa Ali sebut? Ayat ni yang Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sebut, yang insya-Allah kalau kita faham, kita pegang, kita akan rajin bertadabbur. Iaitu Ali sebut, sesungguhnya mereka, dalil yang digunakan adalah betul. Dalil itu betul, tetapi penafsiran yang batil. Pemahaman yang batil, penafsiran, pemahaman. Sama juga Allah sebut sekian-sekian. Kita ambil contoh lagi. Kat Malaysia, kita ada kakak dalam Islam. Tak faham kan? Sister in Islam. Kakak di dalam Islam kan? Betul? Hari ini baru keluar artikel lagi. Keluar artikel pasal apa? Tidak wajib muslimah bertudung. Tidak wajib. Sebab dalam Quran, dalam sunnah tak sebut pasal rambut pun. Penafsiran mereka, mereka kata mereka sebagai perempuan Melayu yang moderate, yang maju, yang liberal, yang tahu berfikir. Dia kata dalam Quran tak ada. Ulama-ulama yang kita ni, yang ulama, dia kata ulama kita, ulama kita yang duduk dalam gua ni, pemikiran gua ni memikirkan dari perspektif lelaki. Jadi nak semua perempuan tutup.
Tapi mereka tak fikir. Kalau mereka guna logik akal mereka, di barat lebih ramai wanita masuk Islam yang lebih cerdik, yang lebih liberal, yang lebih berpengetahuan, yang lebih berkedudukan, saintis, profesor dan sebagainya. Nak liberal macam mana? Ex-playboy punya model boleh masuk Islam. Betul ke? Yang lebih liberal sekarang ada kat Malaysia pun, tapi dah masuk Islam. Ali Zakim. Dia ni siapa? Dia bekas model antarabangsa. Sahabat lah. Bekas model antarabangsa. Dia Miss Teen USA. Dia warga negara Amerika Syarikat, memenangi peraduan Ratu Cantik Remaja Amerika Syarikat. Dia champion. Ali Zakim masuk Islam. Dah masuk Islam kan? Apa yang perempuan-perempuan liberal ni buat bila mereka masuk Islam? Sebab kaji Al-Quran. First thing, untuk membezakan antara mereka yang dulu dengan mereka yang sekarang yang Muslim dia apa, first thing mereka buat, mereka berhijab. Siapa lebih cerdik? Maksudnya, penafsiran. Kita kena tadabbur tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjadi petunjuk kepada kita, hudalinas. Dan kemudian ini akan bawa kita kepada dakwah itu sendiri. Alhamdulillah, saya sebenarnya sangat, ini bukan bodek tak, bukan bodek. Saya sebenarnya sangat gembira dengan surah Al-Ansar, kerana inilah antara surau yang saya kenal ataupun masjid yang saya kenal yang memang setiap tahun hari raya akan buat open house. Betul tak? Sebab saya pun dah setahun datang, ada 2 tahun tak datang kan. Okey, saya gembira sebab kita dapat lihat penduduk-penduduk sekitar, mereka mau datang dan program dakwah ada dilaksanakan. Cuma isunya cabaran kepada setiap jemaah. Jangan gembira dulu, itu puji dulu. Ini sekarang nak datang balik. Dia dah lama tinggi-tinggi kan, bagi jatuh balik sikit. Adakah dakwah kita hanya 1 kali dalam setahun, iaitu pada hari rumah terbuka sahaja? Hari-hari lain macam mana? Hari-hari lain kita lalu rumah mereka, ada tak kita cuba ambil inisiatif untuk bercakap dengan mereka? Ambil inisiatif untuk menjemput mereka, ambil inisiatif untuk memberikan risalah kepada mereka. Dia dakwah bukan setahun sekali, solat pun bukan sehari 1 kali, 5 kali. Kenapa bab dakwah kepada mereka kita tak kuat? Tuan-tuan dan puan-puan, kita kadang-kadang rasa malu kan? Nak malu kenapa? Isunya nak malu kenapa? Kita yakin tak sebenarnya Islam ni satu-satunya agama yang boleh menyelamatkan manusia daripada api neraka? Surah Al-Ansar macam kurang yakin je. Tak apa, saya tanya sekali lagi. Tak jawab maksudnya dia tak yakin. Kita yakin tak Islam satu-satunya agama yang boleh menyelamatkan manusia daripada api neraka? Yakin tak tuan? Ini cara nak paksa. Kalau tak, memang tak jawab kan? Baik, kita yakin. Kenapa kita rasa nak malu? Kita ambil perumpamaan kan? Kalau tuan-tuan mau perasan kan? Setiap kali saya datang ceramah kat sini, walaupun letih, saya tak separuh mati. Kenapa? Sebab saya excited, semangat. Contoh kan, kita fikir masa kita muda-muda dulu, kita aim nak beli sesuatu, gadget terbaru lah, teknologi terbaru ni, kita dapat benda tu, kita dah beli dah dalam tangan kita, kita sedang guna. Apa perasaan kita? Happy tak? Lepas tu semangat tak? Kalau anak-anak kita, dia nak permainan, cucu-cucu kita nak permainan, kita beli bagi dia seperti yang dia nak. Dia nak Bumblebee, kita bagi dia Bumblebee besar punya. Macam mana reaksi dia? Dia peluk, lepas tu dia main, apa lagi? Kemana sahaja dia pergi, dia bawa tak? Dia bukan sekadar bawa, dia pergi jumpa rumah jiran dia. Ayah kita beli tahu. Betul ke? Dia excited, dia nak share, dia nak tunjukkan benda yang dia ada tu. Dia rasa suka, semangat. Betul ke? Begitu juga, kita semangat tak dengan Islam yang kita miliki? Kita rasa suka tak? Kita rasa enjoy tak? Kalau kita rasa enjoy, kenapa kita rasa malu nak share dengan orang? Tapi kalau kita dapat kereta baru, tak takut pun nak pandu depan rumah orang, pipit, Assalamualaikum. Tak takut pun. Tapi kenapa dengan Islam kita nak rasa takut, nak rasa malu? Itu sebenarnya bagi saya, wallahu a'lam, itu berkaitan dengan iman kita. Kenapa nak malu? Nampak tak?
Ini kita bukan nak puji. Ada segelintir mu'alaf yang bila masuk Islam, kita tengok mereka aktif nak buat dakwah. Sebab apa? Mereka rasa, Masya Allah, aku dapat benda yang paling nikmat di dunia. Kau bagi aku 1 juta pun aku tak nak. Ini benda paling best. Dia nak share. Dia tak tahu pun ilmu dia tak banyak, tapi dia tetap nak share saja. Kadang-kadang tuan-tuan perempuan tanya dia, awak tahu tak rukun iman? Tak tahu. Habis tu orang nak buat dakwah buat apa? Saya yakin Islam tu betul, walaupun saya tak faham lagi rukun iman. Bayangkan kita yang dah faham rukun iman dengan rukun Islam, tak semangat nak buat, rasa malu. Malulah brother. Kenapa nak malu? Allah kata Quran ini hudalinas. Jangan sembunyi. Jangan sembunyikan Al-Quran. Ada ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang mereka yang sembunyikan Al-Quran ini. Dalam surah Al-Baqarah juga. Uniknya dalam surah Al-Baqarah juga ada 2 ayat. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 42. Allah sebut, jangan kamu campur adukkan yang hak dan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran setelah kamu mengetahuinya. Kita dah tahu? Okey. Sembunyi macam tak ada hukuman kan? Kejap. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 159. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam kitab kecilnya 76 sifat yang dibenci oleh Allah, dia listkan, senaraikan, ini salah satu sifat yang Allah paling benci, antara yang paling benci. Apa dia? Mereka yang diberikan kitab, lalu mereka menyembunyikan daripada manusia, maka laknat Allah ke atas mereka, dan apa jua yang boleh melaknat mereka. Mereka yang diberikan kitab, siapa dapat kitab? Tuan-tuan, perempuan? Yahudi dapat kitab Torah, Nasrani dapat Injil, Muslim dapat tak? Kita dapat Quran. Allah sebut apa? Mereka yang diberikan Alkitab dan lalu mereka sembunyikan, laknat Allah ke atas mereka. Bukan untuk simpan. Begitu banyak peringatan Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam Al-Quran untuk ingatan kita. Kita ambil contoh 2 ayat, 2 surah yang ayat pertama dia sangat sinonim. Surah Ibrahim surah 14 ayat pertama, dan surah Al-Furqan surah 25 ayat pertama. Disebut apa? Diturunkan Al-Furqan ini untuk kamu mengeluarkan manusia daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya Islam. Diturunkan untuk kamu. Allah cakap dengan siapa tu? Memanglah diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi Allah sebut dengan kamu, kita. Bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, siapa? Malaikat orang tak beriman lah, dia tak sahut lah. Tapi kalau dia beriman, Allah cakap dengan aku, ya ayyuhallazina amanu. Yes, apa dia? Kita baca, kita dengar. Tapi hari ni kita baca ya ayyuhallazina amanu, tak ada rasa. Betul tak dikembali kepada yang pertama tadi, tadabbur? Dia faham. Sekarang bekerja dengan saya ada seorang mu'alaf India, mak rempit dulu, baru 18 tahun, badan tattoo banyak-banyak. Dia masuk Islam pasal apa? Masuk Islam pasal dia merempit. Dia merempit masuk Islam. Dia merempit-rempit antara 2 trailer, dia nak masuk, tak lepas, kena langgar, nasib baik tak kena gelik. Kawan-kawan India dia semua larikan diri. Lalas Pak Rempit Melayu datang selamatkan dia. Masuk hospital, Pak Rempit Melayu datang lawak dia. Lepas tu masuk Islam. Pak Rempit pun buat kerja tau. Kita yang tak berempit ni buat apa? Pak Rempit baru 2 bulan masuk Islam, dan ikut kami buat street dakwah merata dah. Wahai sebelum dia baca surah Al-Fatihah, Masya Allah, bukan nak puji dia, surah Al-Fatihah dia hafal dalam 1 jam. Surah Al-Ikhlas setengah jam dia hafal. Dia tak tahu baca Al-Fatihah lagi, tapi baca dengan ayat Rumi, ajar dia, dia dengar, dia baca. So maksudnya, tuan-tuan dan puan, kalau mu'alaf ini baru 2 bulan, yang dah 20 tahun ni, macam mana? Tak rasa tercabar ke? Kalau orang punya beli rumah, dia upgrade, renovate rumah. Kalau puan-puan cakap dengan suami apa? Abang, tengok sebelah tu, mereka renovate rumah bang. Kita bila lagi bang? Kita fight pasal dunia? Tak. Ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman dia tak fight untuk dunia, dia fight untuk akhirat. Ini mu'allam boleh buat, takkan kita tak buat? Jadi tuan-tuan dan puan, jangan disembunyikan Al-Quran ini. Beranikan diri. Ada yang kata, tapi brother, saya dah tua brother, apa boleh buat? Buat apa yang mampu. Kita bila hayya 'alas solat, kita baca la haula wala quwata illa billah. Allah yang bagi semangat, Allah yang bagi kekuatan.
Kita lihat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kenal nama ni kan? Abu Ayyub Al-Ansari. Sekarang makam dia di mana? Di Istanbul kan? Di Istanbul. Pelik. Kenapa makam dia ada kat Istanbul? Sedangkan dia Al-Ansari dari Madinah. Kenapa? Kerana dia berjihad fisabilillah sehingga ke Istanbul. Dalam usia tua dia berjihad. Dikatakan sahabat tegur dia, "Kenapalah kamu nak ikut kami berjihad? Duduklah. Kan mati tanam dekat bakit cantik kan? Berapa ramai kita nak pergi umrah, kalau boleh mati biarlah mati kat Mekah ke kat Madinah kan?" Tapi sahabat kata, "Aku harap kalau Allah bangkitkan aku kelak, Allah tanya kepada aku apa aku dah lakukan untuk agama ini, aku hanya mampu jawab Allah, ya Allah, setakat ini sajalah kaki aku mampu membawaku untuk menyebarkan agamamu." Itu sahabat. Mereka tak ada retirement plan. Tak ada. Retirement plan mereka jannah. Kita sepatutnya retirement plan ke jannah, bukan di dunia. Jangan kata aku dah 50 lebih 60 nak tunggu apa? Tunggu mati. Minta maaf lah. Tak. Terus terang saya kata tuan-tuan dan puan, saya dulu sebelum terlibat dengan dakwah, saya suka dengan satu negeri di Malaysia, negeri Terengganu. Sebab apa? Tempat cantik, orang dia simple, banyak pantai, jalan-jalan sekejap dah jumpa pantai. Untuk retirement memang subhanallah best. Dah cakap dengan isteri dah, lepas habis pencen, beli rumah kat sini, duduk kat sini, tiap-tiap hari pergi berenang, seronok. Tapi lepas terlibat dengan dakwah, semua guru saya, semua guru-guru dakwah saya kata, "You nak rehat? Boleh. Jannah. Bukan dunia. Dunia bukan rehat. Dunia tempat bercucuk tanam." Ada tak orang tidur dekat sawah padi? Tak. Kita sekarang ni macam dalam sawah padi, mana boleh tidur lena? Panas. Baca ada, lintah ada, nak tidur macam mana? Tak, itu tempat kita nak cucuk. Dunia ni tempat kita nak cucuk, tuan-tuan dan puan. Sepatutnya kita usaha buat yang terbaik. Bayangkan, kita niat, okey insyaAllah, lepas berada ceramah ni, inna ma'af balu niat, aku ada niat nak dakwah, Allah bagi pahala. Bila kita buat, Allah bagi lagi. Bila kita buat, Allah bagi hidayah melalui usaha kita. Hanya satu pamphlet saja. Rasa-rasa satu pamphlet boleh merubah tak hidup seorang? Boleh. Boleh. Ada bukti dia. Di mana? Kenal seorang ahli tatu. Dia buat tatu dekat Jepun. Dia buat untuk Yakuza. Yakuza ni macam gangster lah, mafia. Mafia Jepun. Kalau dia orang jalan dekat highway, memang tak ada orang berani dekat. Dia orang main bunuh je. Dia ni bukan Yakuza, tapi dia buat tatu untuk Yakuza. Dia sendiri, kalau dia tak pakai baju, seolah-olah satu badan dia tu macam berpakaian. Sebab dari leher sampai ke kaki semua tatu. Dia turun ke jalanan Jepun, Tokyo, satu hari. Dia jumpa dengan orang Islam yang tengah sebarkan risalah Islam. Satu pamphlet biasa. Dia ambil, dia baca, hari ini lelaki yang dulu buat tatu tu, hari ini dia dikenali sebagai Syekh Abdullah Taki Takazawa, imam di Masjid Tokyo. Siapa sangka kita boleh rendahkan kemampuan kita berbicara, kita boleh merendahkan kemampuan kita berdebat, kita boleh merendahkan kemampuan kita untuk melaksanakan sesuatu, tapi jangan merendahkan kemampuan Allah nak bagi hidayah pada sesiapa. No. Ada tak rasa-rasanya orang yang bagi dia risalah tu, saya rasa bagi pun takut kan? Bayangkan satu tattoo kan? Tapi barangkali orang yang bagi dia risalah tu di akhirat terkejut beruk dia. Bila Allah bagi dia pahala banyak, dia tanya, Allah, bila aku dapat macam ni? Kau lupa, kau bagi pamphlet kepada lelaki Jepun tu, oh yang aku takut tu ke? Dia masuk Islam. Ada tak kebarangkalian kita yang itu? Yes, ada. Sebab tu kenapa kita solat tarawih? Suka-suka? Tak, sebab kita harap kumpul cukup pahala dapat masuk syurga. Itu pun salah satu usaha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sebagai penutup, bukan nak menakutkan siapa, sebagai penutup, 100 tahun lepas, negara Korea adalah negara beragama Buddha majoriti. Hari ini, 100 tahun kemudian,
negara Korea Selatan adalah negara majoriti Kristian. 50 tahun yang lepas, negara Nigeria, penduduk Islam dia 44% majoriti. Hari ini, penduduk majoriti yang 50 tahun lepas adalah Kristian dalam 20 lebih peratus. Hari ini Kristian 46%. Muslim 44.68%. Kristian jadi majoriti. Hari ini negara Korea Selatan yang dulu 100 tahun lepas negara Buddhis, hari ini mereka menjadi pengeksport mubalik Kristian yang kedua terbesar di dunia selepas Amerika Syarikat. Dan di kalangan mubalik-mubaliknya, ada pun di Malaysia, di Kuala Lumpur ini. Pergi ke Ampang. Ke Ampang tu kan banyak orang Korea. Yes, tempat Korea. Di situ mereka dah buat Church Korea. Ini mubalik-mubalik Kristian. Mereka ada, kita Malaysia ada wawasan 20-20. Mereka ada wawasan 20-30. Apa wawasan mereka? Mengeksport, ekspor lah, bukan dalam negara. Mengeksport 100,000 mubalik Kristian Korea Selatan ke seluruh dunia. Dengan gaji bulanan, gaji setahun 50,000 net USD. Maksudnya rumah, makan, minum mereka dekat negara terbabit ditanggung. Habis. Saya baru berjumpa beberapa bulan lepas dengan seorang mubalik Kristian dari Amerika Syarikat. Jangan terkejut, bahasa Melayu dia barangkali lebih fasih daripada sahabat-sahabat kita yang berbangsa bukan Melayu di Malaysia. Saya bercakap dengan dia English. Hi, how are you? Dia kata, baik, kamu apa khabar? Boleh tahan. Tanya dia, dah berapa tahun kat sini? How long have you been here? Sudah 5 tahun saya di sini. Wah, 5 tahun. Apa kamu bikin di sini? Apa kamu buat? So dia cerita, dia kata international. Tapi bila cerita-cerita tak sampai 5 minit kemudian, dia start cerita. Kita tahu kan, kita ni manusia, kita ada dosa. Jadi macam mana mau bersihkan dosa? Dia cuma cerita Bible semua. Lalas dia nak ajak, dia ajak saya masuk Kristian. On the spot, ajak masuk Kristian. Betul. Sambil dia pegang kepala saya, dia kata, may Jesus guide you. Masa tu kita nak balik dah, sebab kedai dah tutup kan. Qadarullah. Pegang kepala saya, may Jesus guide you. Saya kata, may Allah guide you tu. Pegang kepala dia balik. Kalau orang kita takut, bagi saya, Masya Allah, saya lihat ini sebagai Allah hantar dia dari Amerika Syarikat datang ke Malaysia, jumpa dengan kami, harap-harap kita dapat berdakwah kepada dia. Allah hantar prospek dakwah kepada kita. Masya Allah, ajak mereka. Tak perlu nak takut. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tak buat kerja, tunggu. Satu hari, mereka akan buat kerja di kawasan sekeliling. Sekarang di Malaysia, ada mall-mall yang pakai segak-segak, ada Jehovah Witnesses yang pakai tie. Jehovah Witnesses, ini dua puak-puak Kristian sesat yang buat dakwah kerap. Okey? Selain daripada yang lain-lain. So, kalau kita tak buat kerja, Syekh Ahmad tidak kata, if you do not propagate to them, they will propagate to you. Kalau kita tak buat dakwah kepada mereka, mereka akan buat dakwah kepada kita. Kita nak buat mana satu, terpulang pada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, harap-harap jangan kita buat dakwah setahun sekali. Tak. Buat dakwah setiap hari. Akhlak kita jadi baik. Ajak dengan lisan, ajak benda-benda baik, bagi risalah. Dan kami ada hadiah untuk jemaah. Hadiahnya ialah di bawah kami ada booth dakwah, risalah kami bawa, ada logo kami, ada nombor telefon kami dan sebagainya. Kalau boleh habiskan, ambil semua, ambil seberapa yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Tolong jangan simpan dalam kereta saja. Simpan dalam kereta sebagai stok. Pergi kedai minimarket, jumpa acong ke, mutu ke, rawi ke. Rawi dia panggil kita bos kan? Saya bos, lu dengar cakap dah. You baca ini. Kita bos. Ambil ni. Rawi, you baca ini. Okey bos, okey bos. Dia panggil kita bos. Panggillah dia baca satu risalah. At least di akhirat, kita ada hujah Allah. Aku dah bagi kat dia. Ada hujah. Kita usaha. So kat bawah tu ada leaflet. Ambil seberapa banyak tuan-tuan dan puan-puan nak. Ada juga Al-Quran terjemahan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, yang ada logo kami, yang ada nombor telefon kami, yang ada website kami. Ambil juga. Tapi ingat, bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan, tolong sebarkan di kawasan sekitar ini. Kalau tak cukup, minta Haji Idris hubungi kami hantar. Office dekat saja, Wang Semaju. Tak ada masalah. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, mulakan bukan semalam.
dah lepas, mulakan saat ini. Kita nak berdakwah every time. Muslim bukan part time, tapi dia full time. Ya. Dan juga last, siapa nak melabur untuk bulan Ramadan, untuk akhirat, bukan derma, saya tak minta derma, sorry. Nak buat wakaf Quran, nak berwakaf, silakan. Ya. Dan Quran-Quran ni akan diedarkan ke seluruh negara. Setakat tahun ni dah, alhamdulillah, ribuan naskah dah kami edarkan ke seluruh negara. Ribuan naskah. Sehingga jadi kontroversi, masuk parlimen, orang tuduh kami macam-macam. Setiap masuk parlimen lagi, okey, dituduh macam-macam. Itu cerita lanjut lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, harap-harap jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk kita mula berdakwah. Jangan rasa kita tak boleh. Jangan ingat, Allah boleh jadikan kita boleh belajar. Tak tahu, belajar. Dakwah itu juga proses belajar, insyaAllah. Tak tahu, tanya kami dekat saja. Boleh, kami selalu berhubung, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sekali lagi saya ajak tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak mampu pergi jauh, buat di kawasan sekitar. Dan bagi yang mampu, insyaAllah ikut kami untuk trip ke outstation, ke perkampungan orang Nasir, ke perkampungan orang Melayu yang jauh daripada Islam, untuk dakwah pada mereka. Kami ke Dabung, Kelantan untuk buat dakwah pada mereka. Dan insyaAllah akan diadakan setiap bulan. Sama-sama kita ke sana untuk melihat penderitaan mereka yang tak ada rumah, masih duduk dalam kemah. Ya. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan, yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. InsyaAllah panjang umur. Kita jumpa lagi. Wa akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.